Baginya sekali senang untuk meninggalkan perbuatan dosa itu meskipun peringkat awal hati menderita. Memang hati menderita nak berpisah dengan kecintaan kita. Ramai orang datang, ustazah pergi Kemboja tu, saya nak kirim baju-baju lama saya, boleh ustazah? Ramai orang tanya muslimat. Baju lama macam mana yang tak ada ketiak, yang tak ada ni, bahaya tu. Kat Kemboja tu tak ada seorang perempuan pun yang pakai baju macam tu. Jadi ustazah, satu baju tu ada yang harga 3,000 pun ada. Saya terkedip-kedip, macam mana baju harga 3,000? Tak cukup kain ni harga 3,000 muslimat. Saya kata, ya Allah, yang cukup kain RM40 sepasang kau tak beli, kan? Itulah jahilnya saya dulu ustazah. Saya kata masukkan ajalah dekat tong-tong yang tepi jalan baju-baju terpakai tu, insya-Allah nanti adalah NGO yang Cina, India semua ambil. Muslimat ataupun bagi dekat tailor kita yang tukang jahit perca-perca kain tu buat alas kaki. Ustazah jangan hina 3,000 ni dulu. Maknanya kita jangan bagi pada wanita Islam muslimat yang sudah belajar menutup aurat, tiba-tiba nampak ni 3,000 ni, pakai malam ni je lah, try sekali. Tengah dia pakai, mati. Kita menyumbang kepada matinya dalam maksiat. Faham ke tak faham? Sebab itulah kita nak sebut hati-hati. Kadang kita terlalu mengikut hati. Oleh kerana dapat pimpinan dari Allah, akhirnya ia dapat meninggalkan segala larangan itu dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Ini kita minta taufik dan hidayah. Hanya Allah yang beri bantu kekuatan untuk kita terus beramal sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Sebab tu ada orang bertaubat, jatuh balik, gagal balik, kawan dia tarik balik muslimat. Ustazah Zai pergi satu tempat disuruh pimpin Qiyamul Lail. Jatuh air mata saat bersalam. Kamu umur berapa sayang? 14 tahun. Perutnya membuyut mengandung anak orang muslimat. Duduk dekat satu rumah perlindungan 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Ustazah, kami diamanahkan untuk jaga anak-anak ni 6 bulan saja. Setelah proses kelahiran, mereka sihat, anaknya dibagi pada orang lain, mereka kena keluar. Sebab nak tanggung mereka makan 5 kali sehari ni ustazah. Ini pakai duit kerajaan negeri ni, bukan mudah. Jadi saya kata, ya Allah, lepas tu apa yang jadi? Anak dah bagi ke orang lain. Ada 3 orang dalam ni ustazah yang datang kali keempat. Faham tak maksud muslimat? Keluar dia jumpa kawan-kawan sebab mak ayah dah buang anak, tak mengaku anak, dah mengandung anak luar nikah. Tolonglah ibu ayah, sudah buat satu dosa, kenapa nak tambah satu dosa lagi? Dia tak terima anak, conteng arang pada keluarga muslimat. Jadi anak-anak ni jumpa balik kawan-kawan, berpeleseran, mengandung lagi anak orang lain. Tahu ada satu tempat. Sampai saya membuang dekat mana ya muslimat? Nampak dekat pintu tandas tu. Bahasa dia saya tak ingat apa, tapi lebih kurang maksud, kalaulah perempuan yang sedang dalam tandas tu terbersalin anak muslimat, dia suruh kontak number ni. Maknanya jangan buang, jangan flash anak dalam jamban kontak. Saya kata 2 keadaan ni. Satu sihat, satu tak sihat. Kalau dah ada siap nombor telefon macam ni muslimat, budak yang tidak ada iman dan ilmu akan kata, wah senang je, buat je baby, hantar je nombor telefon ni. Buat je baby, hantar nombor telefon ni. Ini satu penyakit yang kita risau akhir zaman. Maksiat dilindungi muslimat, tapi orang yang nak bertaubat kepada Allah tidak mendapat perlindungan. Ini yang paling kita takut akhir zaman. Baik, kita baca satu perenggan lagi. Bagaimanakah keadaan yang mendorong dirinya untuk bertaubat? Kita perlu menuntut ilmu. Betul tak muslimat? Orang tanya soalan panjang ke pendek ke muslimat, orang tanya apa tips ustazah, macam mana cara ustazah, saya akan sebut tolong mendalami ilmu. Jangan hanya pegang handphone kat tangan YouTube. Hukum berzina, contoh muslimat. Dia nak tahu satu benda sekarang ni, Google je lah. Ustaz Google kan ada, ustazah Googleiah kan ada. Macam tu je jawapan dia. Tak payah pergi majlis ilmu, tak sama. Hadiri majlis ilmu mengaji kitab muslimat. Kalau nak belajar kitab fiqh, bab taharah minal awal, kita belajar balik bab wuduk, mandi hadas. Kita akan tahu, oh hikmah Allah suruh mandi wajib macam ni rupa. Oh hikmah kenapa yang wajib 4 anggota saja dalam wuduk, yang lainnya sunat. Kita dapat nampak satu persatu. Tapi kalau kita belajar benda yang ringkas-ringkas ni muslimat dirahmati Allah, kita akan belajar dengan nafsu. Apa yang mengikut kepentingan kita, kita follow rapat-rapat. Apa yang rasa, payah nak ikut ni, tak sukalah, tak nak ikut. Bila kita belajar kulit ke kulit kitab muslimat, kita tahu, oh yang ni memang selama ni aku buat.
Oh, yang ni selama ni aku tak buat, walaupun aku tak suka, rupanya apa yang Allah suka. Aku nampak dah satu persatu. Kita akan pujuk hati kita. Biar lambat, asal kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sabarlah dalam mendalami ilmu. Jangan datang Masjid Ibn Abbas ni, muslimat dirahmati Allah. Baru muka surat 33. Ustaz Azai kata nak sampai muka surat 200 lebih ni tunggu mungkin 10 tahun lagi. Contoh, dia pun Ustazah, kat mana kuliah Ustazah yang dah sampai muka surat 200? Main skip je. Ingat ada jalan shortcut menuju syurga. Adakah muslimat? Tak ada jalan shortcut menuju syurga. Saya kempen kitab 50 ciri munafik yang telah Ibnu Abbas habiskan. Baru saya nak start di surau rumah saya sendiri. Tiap hari Selasa petang, minggu yang ketiga. Muslimat. Tiap Selasa petang, minggu ketiga. Baru nak start ni bulan ni. Jadi saya kempen sebab dalam kitab itu ringkas, muslimat dirahmati Allah, tetapi masuk ke dalam hati. Santai tetapi sampai. Mesej-mesej dia. Tapi orang yang dapat satu, tak dapat manfaat pun. Sebab tu saya kata mengaji daripada awal ilal akhir. Masa mulakan kitab, ya Allah, aku dah start. Soal nak habis atau tidak itu pilihan engkau, ya Allah. Jangan pernah jemu mengaji, muslimat. Sebab tu dia kata mendorong dirinya untuk bertaubat, kita perlu menuntut ilmu. Okay, nombor 1 ilmu. Mempelajari ilmu asas fardu ain. Fardu ain ni apa? Nak belajar bab wuduk, sembahyang. Ada ibu-ibu menyampah nak belajar. Apa nak panggil ustaz yang hebat tu hanya semata-mata nak ngajar kita solat? Macamlah kita orang tak buat sembahyang. Muslimat sombong. Jangan pernah sombong sebab dalam hal solat ada banyak yang kita belum selesai. Saya mengajar bab makruh dan bab sunat dalam solat, muslimat, dalam kitab fiqh Imam Syafi'i, jilid 1 baru. Belajar bab sunat sebelum start sembahyang, sedang sembahyang, selepas sembahyang. Ada seorang makcik kata, Ustazah, sebelum sembahyang pun ada sunatnya, tengah sembahyang pun ada sunatnya, lepas sembahyang pun ada sunatnya. Ya? Kita tak terfikir selama ni. Kalau macam tu nak belajar bab sunat je, berapa bulan habis Ustazah? Jangan tanya berapa bulan. Kita nak dapat fahamnya tu, muslimat. Kita belajar bab sunat, rupanya kita terhindar daripada perkara makruh. Kita belajar bab makruh, automatically kita dapat pahala sunat. Rupanya cara Allah menarik macam tu. Subhanallah, ilmu Allah terlalu luas. Jadi bila orang mengaji ni baru nampak. Ada orang kata 6 tahun dah Ustazah. Saya rasa belajar majlis ilmu pergi balik. Tapi setelah 6 tahun baru saya nampak. Hari ni Ustazah mengajar bab ni, saya teringat 3 tahun lepas ada ustaz tu sebut. Baru saya faham apa yang ustaz 3 tahun lepas cakap. Setelah hari ni saya dapat linkkan ilmu tu. Subhanallah, ini kuasa Allah melalui ilmunya yang sangat luas. Kita jangan pernah menafikan, muslimat. Ilmu Allah luas. Jangan ambil ni sekerat. Istiqamah dalam belajar.